Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan semua yang berada di mana pun, semoga dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik puan-puan, tuan-tuan semua, sebelum kita mula, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila khadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang qalqalah. Sekali lagi saya ulang, puan-puan, tuan-tuan semua, hari ini kita ingin belajar tajuk qalqalah. Okey? Qalqalah. Qalqalah ini bermaksud melantunkan ataupun lantun. Saya ulang, qalqalah. Qalqalah bermaksud lantun. Lantun. Lantun ni ibaratnya kalau kita pegang bola, kita lempar ke bawah, dia akan naik ke atas. Kita lempar ke lantai, dia akan naik ke atas. Itu namanya melantun. Okey. Jadi qalqalah itu adalah lantun ataupun melantunkan sebutan huruf qalqalah. Saya ulang sekali lagi, qalqalah. Apa maksud qalqalah? Melantunkan sebutan huruf qalqalah. Jadi qalqalah itu lantun. Jadi bila ada huruf qalqalah, kita melantunkan. Okey, puan-puan, tuan-tuan. Dan huruf qalqalah itu ada 5. Saya ulang, huruf qalqalah ada 5. Yang pertama, ba, jim, dal, ta, qaf. Apa puan-puan? Silakan ulang sekali lagi. Ba, jim, dal, ta, qaf. Itu huruf qalqalah. Okey, huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf. Kalau kita ringkas menjadi baju di toko. Okey, baju ni yang kita pakai, baju
di toko itu dalam bahasa Indonesia bermaksud baju di kedai. Sebenarnya ini untuk memudahkan kita mengingat apa itu qalqalah, apa itu huruf qalqalah. Jadi ada yang mengatakan baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Tetapi ada juga yang menyingkatnya menjadi baju dan koto. Berarti kalau baju dan koto, ba, jim, dal, qaf, qaf dengan to, ba, ju, dan itu dal, ba, jim, dal, koto, qaf dengan to. Jadi ada yang mengatakan baju di toko, ada mengatakan baju dan koto. Tetapi dalam kitab bahasa kitab tajwid selalunya qad bujadin, qaf, dal, qaf, to, qat, bujadin, qaf, to, ba, jim, dan dal. Itu yang selalu digunakan dalam kitab tajwid. Tetapi itu kita boleh menggunakan mana satu. Janji kita mudah untuk mengingat. Janji yang mana mudah kita untuk mengingat. Mengingat apa? Huruf qalqalah tadi yang 5, iaitu ba, jim, dal, to, qaf. Okey, jadi untuk memudahkannya, terserah kita mau ikut baju di toko ataupun baju dan koto ataupun qat bujadin. Janji puan-puan bila ditanya huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah apa maksudnya? Qalqalah maksudnya ialah lantun ataupun melantunkan sebutan huruf qalqalah. Okey. Kemudian seterusnya qalqalah dibagi menjadi 3. Ingat, qalqalah dibagi menjadi 3. Qalqalah dibagi menjadi 3. Tetapi ada yang mengatakan dibagi menjadi 4. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Tetapi di sini kita akan mengambil 3 saja. Okey. Qalqalah yang mengatakan ada 2, iaitu qalqalah sughra dan kubra. Kalau mengatakan 3, sughra, kubra dan akbar. Tetapi ada yang mengatakan 4. Yang mengatakan 4, siapa yang tahu? Ada yang pernah dengar qalqalah ada 4? Kalau puan-puan dan tuan-tuan tahu, silakan tulis dekat komen. Apa yang satu lagi? Ustaz dah bagi 3. Sughra, kubra, akbar, satu lagi apa? Kalau tuan-tuan, puan-puan semua tahu, silakan komen dekat ruang komen. Ustaz akan tunggu. Satu lagi apa? Sebab satu lagi ni kurang famous, tapi ada. Kadang-kadang orang memasukkannya kepada qalqalah kubra, tapi ada yang mengatakan qalqalah itu. Siapa yang tahu silakan komen. Okey? Ustaz tunggu tau. Okey, sambil tunggu dan tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah kita akan buat kelas alwan, kelas baru pada hari akhir bulan 2 insya-Allah. Dan kalau puan-puan ingin mengikuti kelas, boleh mesej kepada admin. Okey, boleh mesej kepada admin. Kita akan buka kelas baru pada harinya belum ditentukan, tetapi pagi biasa pukul 10 sampai pukul 11.30 pada akhir bulan 2. Okey puan-puan, tak pernah dengar yang keempat? Yang keempat jarang memang puan-puan. Selalu kita dengar 2 ataupun 3. Sughra, kubra dan akbar. Alhamdulillah. Okey, jadi yang keempat adalah qalqalah mutawasit. Apa puan-puan? Ya betul. Qalqalah mutawasit. Saya ulang sekali lagi. Qalqalah mutawasit. Tapi dekat sini saya tak masukkan sebab jarang digunakan istilah itu.
dia lebih masuk kepada qalqalah kubra. Okey, tak apa, itu nanti kita akan bahas juga, kita akan terangkan juga supaya kalau orang cakap 4, puan-puan, tuan-tuan semua tidak confuse. Tapi sekarang kita nak fokus yang 3 ni dulu. Okey? Saya ulang, kita nak fokus kepada 3 ni. Nanti yang keempat tu saya tetap akan terangkan supaya tuan-tuan tahu. Puan Hasanah Kartaji, qalqalah mutawasid. Betul, qalqalah mutawasid. Okey? Jadi yang pertama ialah qalqalah sughra. Sughra, pakai ghin tulisan dia. Sughra, sad, ghin, ra, alif layyinah ataupun ya tak bertitik. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra, baik saya tulis supaya puan-puan tahu. Qalqalah sughra. Qalqalah oh ni sorry, ni qa afan. Qalqalah sughra, pakai sad, sughra. Qalqalah sughra. Okey, yang pertama ialah qalqalah sughra. Maksudnya ialah qalqalah kecil. Saya ulang sekali lagi puan-puan. Maksudnya adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra apa? Qalqalah kecil. Qalqalah sughra adalah maksudnya kecil. Jadi qalqalah itu ada besar, ada kecil, ada sedang. Ada sedang tak ada. Okey, qalqalah sughra adalah qalqalah kecil. Tandanya, apa tanda qalqalah? Berlaku di pertengahan perkataan. Saya ulang, berlaku di pertengahan perkataan. Tambah sedikit, huruf qalqalah bertanda mati ataupun sukun. Saya ulang sekali lagi, qalqalah sughra adalah qalqalah kecil. Tandanya berlaku di pertengahan perkataan dan huruf qalqalah itu bertanda mati. Huruf ba, jim, dal, ta, qaf itu ada tanda mati ataupun tanda sakinah ataupun tanda sukun. Okey, cara bacaannya ialah lantun. Lantun. Kalau ba menjadi ab, aj, ad, aq, aq. Kita tinggal pilih satu huruf apa. Ab. Kalau tak lantun menjadi ab, salah. Ad, salah. Ad, salah. Ab, salah. Aq, salah. Yang betul ab, aj, ad, aq, aq. Itulah namanya lantun. Contoh kita ambil adalah huruf ba. Qablikum. Okey, huruf ba dekat sini bertanda merah dan dia ada tanda mati. Jadi bacanya qablikum. Betul puan. Tuan Hashim, ba itu adalah qalqalah kecil, maksudnya lantunnya kecil ataupun namanya qalqalah kecil. Jadi qablikum, tapi kalau besar jadi ni al-buruj. Buruj itu besar. Kalau kecil qablikum.
qablikum. Dia tetap lantun. Okey? Jadi saya ulang sekali lagi. Qalqalah sughra adalah qalqalah kecil, berlaku di pertengahan perkataan, dan huruf qalqalah bertanda mati ataupun sukun. Cara bacaan lantun. Contoh qablikum. Qablikum. Ba bertanda mati. Okey tuan-tuan, puan-puan, saya baca contoh, kemudian tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa ikut membaca di rumah. Saya ulang satu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qablikum. Qablikum. Okey, puan-puan silakan. 1 2 3. Okay, alhamdulillah, bacaan puan-puan bagus dan betul. Walaupun saya tak dengar, saya boleh tahu puan-puan baca dengan bagus dan betul. Okey puan-puan, itu tadi contoh qalqalah sughra qablikum. Itu contoh huruf ba. Kalau contoh huruf jim, kita cari contoh huruf jim. Contoh ajrun. Saya bagi contoh. Ajrun. Jim kat sini adalah contoh huruf jim. Ajrun. Jim berada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah, dia bukan di akhir perkataan ataupun akhir ayat, tetapi dia berada di tengah. Contohnya ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Jadi kita bacanya kena lantun. Okey puan-puan di rumah, sila baca bersama. 1 2 3. Ajrun. Okey puan ikut. 1 2 3. Alhamdulillah, mantap tuan-tuan. Ataupun yang lebih kuat lagi, mantul, mantap betul. Okey, alhamdulillah. Itu kalau contoh jim. Saya dah bagi contoh huruf ba dan jim. Boleh tak tuan-tuan di rumah bagi ke ustaz contoh qaf, qalqalah sughra, contoh huruf qaf, kemudian huruf dal, dan satu lagi huruf ta. Silakan puan-puan bagi ustaz contoh qalqalah sughra, huruf qaf, huruf dal dan huruf ta. Silakan tulis dekat komen. Ustaz akan tunggu tau. Tapi sebelum itu, sambil tuan-tuan cari contoh, ustaz nak ingatkan, kalau tuan-tuan berkenan untuk mengikuti kelas ustaz, yakni kelas mengaji bersama Alwan, kelas mengaji bersama Alwan, yakni apa, kelas mengaji Alwan dengan metode ataupun dengan cara 3T, tajwid, talaqi dan tadabbur. Kita berbekalkan dengan diagram untuk memudahkan puan-puan untuk mengingat. InsyaAllah kelas akan dibuka pada akhir bulan 2. Boleh klik dekat komen tu, ada nombor admin. Okay, puan-puan. Okey, Puan Roziatan, contohnya aqrabu, at-tolak, at-tolak, at-tolak. Puan Rozi, aqrabu betul. Cuma kalau untuk at-tolak, maaf, itu adalah qalqalah kubra. Kalau yang Puan Rozi tadi apa? Aqrabu betul. Puan Hasinah Kartaji, iqra betul. Iqra qalqalah sughra. Aqrabu. Okey, saya ambil satu. Yang pertama adalah aqrabu.
aqrabu, aqrabu. Aqrabu maksudnya lebih dekat, qarib, dekat. Aqrabu. Aqrabu ini qalqalah sughra, qaf mati. Jadi at-tolak ni dekat tengah huruf ta, dia bersabdu, tidak mati. Contoh at-tolak, dia at-tolaku, dia tidak ada qalqalah sughra. At-tolaku, qalqalah sughra tak ada, ta ni adalah bersabdu, bukan mati. Tapi kalau iqra, betul itu perkataan iqra. Iqra, qaf mati, iqra. Ini adalah contoh qalqalah sughra huruf qaf. Iqra dengan aqrabu. Kalau at-talaq, ini qalqalah kubra, tak ada qalqalah sughra. Okey, ada dua huruf lagi, yakni huruf ta dengan huruf dal. Siapa yang boleh, silakan bagi contoh. Ustaz tunggu tau. Bagi contoh, tulis contoh dekat komen. Untuk qalqalah sughra, contoh huruf ta dengan huruf dal. Ta dengan huruf dal. Yang dah ada ni adalah contoh qalqalah huruf qaf. Iqra, aqrabu, huruf qaf. Okey, kalau ada silakan. Okey, kalau tak ada, ustaz bagi contoh yang huruf ta, contohnya ialah pada doa makan. Puan-puan, tuan-tuan, kalau nak makan baca doa tak? Bukan doa makan, doa lepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana. Kadang-kadang kita kalau habis makan baca alhamdulillah saja. Pendek, alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun dah cukup. Tapi lebih bagus kita baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jadi saya bagi contoh at'amana. 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 Okey, at'amana. Okey, Tuan Umar bagi contoh qadhan. Betul puan, alhamdulillah, mantap. Contohnya adalah qadhan, dal mati, berada di pertengahan perkataan. Contoh lagi, Puan Hasinah bagi walaqad kazaba. Walaqad kazaba. Itu juga betul. Alhamdulillah. Berarti puan-puan, tuan-tuan semua boleh faham apa itu qalqalah sughra. Okey. Fawasatna bihi. Betul, fawasatna. Itu betul, sama. Fawasat, ta mati dekat tengah. Okey. Jadi contohnya qalqalah sughra, yang qalqalah akbar kita belum bahas, jadi saya padamkan dulu. Okey puan-puan, ini adalah contoh qalqalah sughra. Bagi satu contoh lagi daripada Tuan Umar, fawasatna. 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 Okey, ini adalah contoh qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Yang pertama aqrabu.
Aqrabu, qaf mati berada di pertengahan. Ini disebut dengan qalqalah sughra. Saya baca, kemudian puan-puan, tuan-tuan di rumah ikut. Aqrabu. Okey, sekali lagi. Aqrabu. Okey, alhamdulillah, bagus tuan-tuan, puan-puan, bacaan betul. Yang kedua, Iqra. Iqra. Silakan baca 1 2 3. Iqra, betul puan. Okey. Seterusnya fawasatna bihi. Na je. Fawasatna. Saya ulang sekali lagi, kemudian puan-puan ikut. Fawasatna. Fawasatna. Silakan. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, at'amana. Saya ulang. At'amana. Okey, puan-puan di rumah silakan. 1 2 3. Alhamdulillah, bagus bacaan puan-puan. Tuan-tuan pun tak kalah bagus. Jadi dua-duanya bagus. Alhamdulillah tajwidnya. Sebab kalau kita baca, ini termasuk ilmu tajwid kan. Baca Al-Quran menggunakan tajwid, hukumnya wajib ataupun fardu ain. Puan, kejap kita break sekejap sebab azan. Rumah saya dekat dengan azan, dengan masjid. Jadi dengar kuat sangat. Kita break kejap. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Okey puan-puan, kita sambung. Contoh untuk qalqalah sughra seterusnya ialah at'amana. At'amana, yang mana ta ini makhrajnya berasal daripada lisan. Jadi lisan, tapi dia mempunyai sifat yang agak berat. Jadi lisan, ujung lidah berada di gigi depan bagian atas. Dia ada 3 huruf yang al-lisan. Ini ada 3 huruf yang makhrajnya berada di lisan, yakni huruf ta, dal dengan ta. Jadi ta tebal at'amana. Ingat, at'amana. Kita bacanya bukan a. Kalau a tu alif, tapi ni ta. At'amana. Okey puan-puan baca 1 2 3. Alhamdulillah, bagus. Okey, seterusnya ialah qadhan. Saya ulang. Qadhan. Qadhan ada huruf dal.
Dal termasuk huruf qalqalah dikarenakan dia berada di pertengahan perkataan, maka disebut qalqalah sughra. Saya bacakan, kemudian puan-puan tuan-tuan ikut. Qadhan. Qadhan. 1 2 3, silakan. Qadhan. Alhamdulillah. Seterusnya, walaqad kadzaba. Walaqad kadzaba. Walaqad kadzaba dekat dal ni. Dal mati. Okey. Puan-puan baca, saya baca dulu. Walaqad kadzaba. 1 2 3. Alhamdulillah. Okey, dekat komen ini ada Puan Hasanah Kartaji memberi beberapa contoh. Contohnya saya bacakan, wa yabsiruna. Betul, ba. Ba itu berada di tengah dan bertanda mati. Wa yubsiruna. Okey, kemudian yatma'u. Ta mati berada di tengah. Yatma'u. Baru yang ketiga, fadlullah. Yang ini salah puan, maaf. Fadlullah, dot itu tidak termasuk huruf qalqalah dan dot itu tidak lantun. Jadi kalau kita sebut perkataan dia fadlullah, saya tulis kat sini fadlun. Saya singkat menjadi fadlun ya. Fadlun ni maksudnya keutamaan. Fadlun minallah. Fadlun, perkataan fadlun ini bukan qalqalah karena tak ada suara puan. Are you serious? Mungkin suara lambat kot puan. Tuan, maaf, mungkin suara lambat. Tapi kat sini saya tengok suara okey. Mungkin suara lambat sikit. Okey, jadi fadlun ini bukan qalqalah karena dot bukan huruf qalqalah. Ingat, dot tidak harus dilantunkan. Dot, makhraj dot ialah al-lisan. Al-lisan, tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Jadi ketika kita menyebut dot, biasanya pipi akan kembung. Dot, dot, boleh geraham kanan ataupun geraham kiri. Dot, dot. Saya bagi contoh, kalau baca fad ini bukan fadlum, bukan fadlun, tapi fadlun, fadlun, fadlun. Fad kat sini, fadlun, ataupun kat sini fadlun. Seperti itu Jadi fadlun bukan qalqalah, dia tidak harus dilantunkan. Okey puan-puan, itulah tadi qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Okey, saya akan ulang sekali lagi tentang qalqalah sughra. Okey, qalqalah. Qalqalah maksudnya ialah lantun ataupun melantunkan sebutan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf. Okey, kalau kita huraikan dalam makhraj, yang pertama ba. Ba makhrajnya berasal daripada bibir, syafatani, bibir. Ba, ba. Jadi kalau qalqalah menjadi ab. Yang kedua ialah huruf jim. Jim makhrajnya al-lisan. Al-lisan, tengah-tengah lidah naik ke langit-langit. Jim, jim. Jadi ada angin. Kalau qalqalah menjadi aj. Kemudian dal. Dal makhrajnya al-lisan. Ujung lidah berada di ujung gigi depan bahagian atas. Dal, dal. Ujung lidah berada di gigi depan bahagian atas. Dal. Jadi ketika qalqalah menjadi ad, ad. Seterusnya ialah to. To sama dengan dal. Ujung lidah berada di gigi depan bahagian atas, cuma dia berat. To,
po, ate, ate. Kemudian qaf. Qaf makhrajnya berasal daripada lisan, lidah. Cuma ujung lidah berada naik ke atas. Pangkal lidah dekat, hampir mendekati anak tekak, naik ke atas. Jadi qaf, qaf, qaf. Kalau menjadi qalqalah bunyinya aq, aq. Okey, itu tadi makhraj huruf qalqalah. Kemudian yang pertama qalqalah yang di sini kita belajar ada 3. Yang pertama qalqalah sughra. Qalqalah apa puan-puan? Yes, qalqalah sughra. Maksud sughra adalah kecil. Kecil je. Kecil je. Kecil. Tandanya berlaku di pertengahan perkataan. Saya ulang sekali lagi. Berlaku di pertengahan perkataan. Dan tambah sedikit, huruf qalqalah bertanda mati ataupun sukun. Huruf qalqalah kena bertanda sukun. Contoh qablikum, ba mati. Cara bacaannya ialah lantun. Cara bacaannya lantun. Contoh qablikum. Banyak tadi kita bagi contoh. Ada puan-puan bagi, ada saya bagi contoh. Alhamdulillah, tuan-tuan dah boleh mengeluarkan contoh, berarti tuan-tuan dah faham. Contoh lain kat sini ada apa? Baju. Contoh lain. Ni bukan contoh lain. Tadi dia buat baju di toko, baju dan koto. Itu singkatan singkatan qalqalah tadi. Boleh kita singkat menjadi baju di toko, baju dan koto, ataupun qatbu jadin. Okey tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah puan-puan dah mengikuti kelas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah dan menjadi salah satu amal yang menyebabkan kita masuk ke surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum kita akhiri, puan-puan, tuan-tuan, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tulis dekat komen. Ataupun puan-puan ada kurang faham ataupun kurang jelas dalam saya menerangkan, silakan tulis saja kat komen. Saya akan ulang balik. Tapi kalau puan-puan semua dah ready, dah faham, alhamdulillah. Saya harap puan-puan dan tuan-tuan semua faham. Dan untuk minggu ni kita cuma satu dulu, qalqalah sughra. InsyaAllah minggu depan masa yang sama, waktu yang sama. Masa dengan waktu apa? Sama saja kan? Masa yang sama, hari yang sama, kita akan meneruskan pengajian kita, yakni qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey, sebelum saya akhiri, kalau puan-puan dan tuan-tuan faham, sila komen faham. Okey, sebelum saya akhiri, kalau puan-puan dan tuan-tuan dah faham, dah clear semua, silakan komen faham. Kalau belum faham, saya akan ulang sekali lagi supaya puan-puan, tuan-tuan di rumah boleh faham. Sekali lagi, puan-puan, tuan-tuan yang ingin mendaftar untuk kelas baru mengaji bersama dengan Alwan dengan metode 3T, tajwid, tadabbur dan talaqi berbekalkan diagram supaya mudah, tidak perlu buku tebal-tebal, kita gunakan diagram. Boleh terus kontak kepada admin yang berada di ruang komen. Okey puan-puan, alhamdulillah. Puan Nasimah Juno, alhamdulillah faham Ustaz. Alhamdulillah, syukran, afwan. Puan Hasanah Kartaji faham. Puan Nursiah Muhammad Nur faham dan nampak senang dengan singkatan. Alhamdulillah. Memang dia senang puan, insya-Allah senang. Kalau susah kita senangkan supaya mudah untuk kita mengingat. Okey puan-puan, untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada salah dan silap dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.